Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada student counting cikgu. Hari ini kita sambung lagi modul 5 leja. Ya, sebelum ni di bahagian pertama cikgu dah ajar bagaimana kita nak pindahkan daripada buku catatan pertama ke leja, dan bahagian 2 hari ini cikgu akan ajar leja-leja yang telah kita pindahkan daripada buku catatan pertama, kita akan imbangkan. Baik. Jadi, yang pertama, kita imbangkan buku tunai. Ingat ya pelajar, sebelum ni cikgu dah ajar, bila kita nak mengimbangkan leja, ada 5 langkah. Ya. Langkah yang pertama, kita kena garis jumlah. Okey, langkah pertama, garis jumlah. Buku tunai ni adalah kombinasi 2 akaun. Ya, ada akaun tunai dan juga okey, nampak ni ada akaun tunai dan akaun bank. Masih lagi leja kita berbentuk T, ya, dan di sini di sebelah kredit akaun tunai dan akaun bank. Bermakna buku tunai ni dia ada 2 akaun di dalam ni, iaitu 2 dalam 1. Jadi bila kita nak imbangkan buku tunai, ya, kita kena garis, ya, garisan jumlah bagi kedua-duanya, tunai dan bank. Tunai dan bank. So-nya, ya, langkah yang kedua kita kira, ya, debit, ya, untuk tunai kita nampak ada 4,000, bank kita tambah semua ni ada 82,890. Di sebelah kredit pula kita tambah semua tunai 2,360 dan di ruangan bank, ya, 73,280. Langkah yang ketiga, ingat lagi ya, kita ambil jumlah yang paling besar. Tak kisahlah, mula-mula kita tengok tunai. Di antara 4,000 dengan 2,360, 4,000 lebih besar. Kemudian bank pula 82,890 dengan 73,280, 82,890 lebih besar. Jadi kita ambil angka yang lebih besar untuk diletakkan di ruangan jumlah. Okey, nampak cikgu dah masukkan jumlah yang paling besar, ya, di ruangan jumlah. Langkah yang keempat, ya, kita kira, ya, baki HB. Ingat ya, baki HB kita kena letak di ruangan yang jumlah dia kecil. Okey, mula-mula tunai. Jumlah yang kecil ialah di sebelah kredit. Okey, jadi jumlah yang besar tolak jumlah yang kecil, 4,000 tolak dengan 2,360, ya. Kita akan dapat baki dia 1,640. Kemudian yang bank juga, ya, 82,890 tolak dengan 73,280, kita akan dapat baki dia 9,610. Okey, itu langkah yang keempat. Langkah yang kelima, kita kena pindahkan baki HB menjadi baki BB. Dia bersilang. Kalau ini kredit, kita akan hantar dia di sebelah debit. Tarikh dia pula, kalau HB tarikh akhir bulan berkenaan, dan kalau BB tarikh selepas bulan, ya, Mac. Okey, tarikh dia ialah April 1. Baki BB 1,640, ya, dan baki bank, baki tunai 1,640 dan baki bank 9,610. Kita ambil, ya, daripada baki HB kita hantar menjadi baki BB. Okey. Baik, soalnya kita imbangkan akaun modal. Langkah 1, garis jumlah. Langkah 2, kira debit dan juga kredit. Langkah 3, masukkan jumlah yang paling besar. Langkah keempat, kira baki dia di ruangan yang lebih kecil. Ya, 60,000 tolak kosong, jadi baki dia ialah 60,000. Langkah yang kelima, kita hantar baki HB menjadi baki BB. Kalau Mac, dia jadi April 1. Ya. Okey, soalnya imbangkan akaun jualan.
Langkah 1, gariskan jumlah. Langkah 2, kira debit dan juga kredit. Langkah 3, masukkan jumlah yang lebih besar. Ya, okey, cikgu dah masukkan jumlah dia. Langkah yang keempat, kita kira baki HB di ruangan yang lebih kecil. 37,058 tolak dengan kosong. Jadi baki dia ialah RM37,058. Langkah yang kelima, kita hantar baki HB menjadi baki BB pada April 1. Okey. Imbangkan akaun alat tulis pula. Langkah pertama, gariskan jumlah. Langkah kedua, kira debit dan juga kredit. Langkah yang ketiga, masukkan jumlah yang paling besar. Langkah yang keempat, kira jumlah baki HB, 360 tolak kosong, 360. Langkah yang kelima, kita hantar baki HB menjadi baki BB. Soalnya, kita imbangkan akaun belian. Langkah pertama, gariskan jumlah. Langkah kedua, kira debit dan juga jumlah kredit. Langkah yang ketiga, kita masukkan jumlah yang paling besar. Langkah yang keempat, kita kira baki HB di ruangan yang lebih kecil, iaitu 68,440 tolak dengan 5,160. Jadi baki HB kita ialah 63,280. Langkah yang kelima, kita hantar baki HB menjadi baki BB. Okey, soalnya imbangkan akaun angkutan keluar. Langkah pertama, gariskan jumlah. Langkah kedua, kirakan debit dan juga jumlah kredit. Langkah yang ketiga, masukkan jumlah yang paling besar. Langkah yang keempat, kira baki HB di sebelah yang jumlahnya kecil, iaitu 1,000 tolak kosong. Jadi baki HB dia ialah 1,000. Dan langkah yang kelima, kita hantar baki HB menjadi baki BB. Soalnya, kita imbangkan akaun perabot. Langkah pertama, gariskan jumlah. Langkah kedua, kira jumlah debit dan juga jumlah kredit. Langkah yang ketiga, masukkan jumlah yang paling besar. Langkah yang keempat, kira baki HB di sebelah yang kecil, 4,800 tolak kosong. Baki HB kita ialah 4,800. Langkah yang kelima, kita hantar baki HB menjadi baki BB. Soalnya, imbangkan akaun promosi. Langkah pertama, gariskan jumlah. Langkah kedua, jumlahkan di ruangan debit dan juga di sebelah kredit. Langkah yang ketiga, masukkan jumlah yang paling besar. Langkah yang keempat, kira baki HB 5,160 tolak dengan kosong. Jadi baki HB 5,160 dan hantar menjadi baki BB. Soalnya, imbangkan akaun perabot maju. Okey, langkah pertama, yang ini kena tengok ya. Langkah pertama, kita gariskan kiasan jumlah. Langkah kedua, kita tengok jumlah di sebelah debit 4,800, jumlah di sebelah kredit 4,800. Kita nak letakkan di mana baki? Kalau kita lihat debit dengan kredit dia sama. Okey, jika ini berlaku, bermakna akaun perabot maju tiada baki HB. Jadi kita terus masukkan jumlah dia 4,800 di debit dan kredit, bermakna akaun perabot maju tu tiada baki HB. Okey. Soalnya, imbangkan akaun pulangan belian. Langkah pertama, gariskan jumlah. Langkah kedua, kirakan jumlah debit dan juga jumlah kredit. Langkah yang ketiga, masukkan jumlah yang paling besar. Langkah yang keempat, kita cari baki HB di ruangan yang lebih kecil. 960 tolak kosong. Jadi baki HB 960. Langkah yang kelima,
kita hantar baki HB menjadi baki BB. Okey, seterusnya imbangkan akaun Yes Enterprise, ya. Langkah pertama, ya, gariskan jumlah. Langkah kedua, jumlahkan di sebelah debit dan juga di sebelah kredit. Langkah yang ketiga, masukkan jumlah yang paling besar. Langkah yang keempat, kirakan baki HB di sebelah yang lebih kecil. Jadi 29,538 tolakkan dengan 17,370. Jadi kita dapat baki HB ialah 12,168. Dan langkah yang kelima, kita hantar baki HB menjadi baki BB. Okey. Yang akhir sekali ialah kita imbangkan akaun Syasha Berhad. Okey, langkah pertama, gariskan jumlah. Langkah kedua, kirakan jumlah di sebelah debit dan jumlah di sebelah kredit. Okey, sekarang kita nampak, ya, debit dengan kredit dia jumlah dia sama. Jadi ingat tadi, ya, bila cikgu kata jumlah yang sama, bermakna akaun berkenaan tiada baki HB. Jadi sekarang akaun Syasha Berhad tiada baki HB. Jadi terus ya kita masukkan jumlah dia 37,120. Okey, jadi cikgu ada sediakan jawapan. Jadi pelajar boleh rujuk. Okey, sekian. Terima kasih.